أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Marilah sama-sama kita memulakan tazkirah zuhur pada tengah hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berada pada di bulan yang penuh keberkatan, penuh kerahmatan dan penuh kesejahteraan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Diwajibkan kepada kamu berpuasa, kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana kewajipan ini juga telah diberikan kepada umat-umat kamu yang terdahulu. Tujuannya adalah untuk mencapai ketakwaan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Ini bermaksud bahawa puasa bukan dikhususkan kepada umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, bahkan diutus kepada umat-umat yang terdahulu. Cuma gambaran ataupun cara berpuasa itu mungkin berbeza. Mungkin sama dan juga mungkin berbeza. Sebagai contoh, di dalam surah Maryam, ketika Allah Ta'ala berfirman mengenai Sayyidatina Maryam tentang keadaan puasa yang beliau akan laksanakan, apa kata Tuhan? Tuhan menceritakan tentang puasa yang dilakukan oleh Sayyidatina Maryam. Kata Sayyidatina Maryam, Inni nadartu lirrahmani sawma. Sesungguhnya aku bernazar untuk sauman, untuk berpuasa. Walam ukallimal yawma insiya, dan pada hari ini aku tak akan bercakap dengan sesiapa pun. Boleh jadi kaedah ataupun cara ataupun syariat berpuasa sewaktu zaman Sayyidatina Maryam adalah dengan tak bercakap. Sebab jadi ada juga dalam satu riwayat lain ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki, seorang Yahudi sedang berdiri di tengah panas. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Lalu si Yahudi menjawab, "Aku sedang berpuasa." Lalu Rasulullah tanya, "Sebab apa kamu berpuasa hari ini?" Dia kata, "Aku berpuasa hari ini kerana pada hari ini Allah Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Musa daripada ditangkap oleh Fir'aun. Jadi tanda kesyukuran aku adalah dengan cara aku berpuasa." Cara macam mana? Berdiri di tengah panas. Lalu kata Rasulullah, "Kami lebih berhak berpuasa daripada kamu." Sebab apa? Sebab kami lebih sayang dan lebih faham akan syariat Nabi Musa. Lalu kita boleh himpunkan bahawa kaedah berpuasa pada zaman dahulu tu ada pelbagai. Ada yang tak bercakap, ada yang duduk diam, ada yang berdiri saja di tengah panas. Cuma disyariatkan berpuasa pada kita hanyalah menahan diri daripada lapar dan dahaga, daripada terbitnya fajar shadiq sehinggalah tenggelamnya matahari. Jadi kita boleh rimpunkan bila mana Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa seperti mana umat-umat terdahulu.
Jadi para ulama menyatakan bahawa kita juga perlu berpuasa, bukan sekadar puasa yang kita lakukan sahaja, bahkan perlu juga dengan berpuasa cara umat terdahulu dengan 4 perkara. Yang pertama, qillatut ta'am, kurangkan makan seperti mana yang kita lakukan. Kita contohnya pada siang hari kita tidak makan. Itu yang pertama. Yang keduanya, qillatul manam, kurang tidur. Dan kita tak nafikanlah bila datangnya bulan Ramadan, waktu untuk kita berehat tu tak banyak. Bayangkan selepas selepas maghrib kita buka puasa, kita sembahyang maghrib, kemudian kita habiskan waktu kita dengan baca Al-Quran, kemudian kita datang ke masjid sembahyang isyak, sembahyang tarawih. Kalau yang buat 8 tu mungkinlah habis kurang pukul 9.30, pukul 10. Tapi kalau yang masjid-masjid yang buat 20 tu pukul 11 baru habis. Kalau seingat saya sewaktu kalau di Mesir tu pukul 2 pagi baru habis. Sebab apa? Nak habiskan, nak khatam, seolah-olah pada satu malam tu nak habiskan beberapa juzuk. Itu di antaranya. Jadi waktu tidur kita tu memang sedikit. Qillatul manam, qillatul ta'am, kurang makan. Yang keduanya qillatul manam, kurang tidur. Yang ketiga qillatul kalam, kita juga diminta untuk kurang bercakap. Jangan tak bercakap langsung. Kurang bercakap di sini bermaksud man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia bercakap yang baik ataupun dia diam. Tak boleh bercakap baik, diam. Tak boleh diam, cakap yang baik. Itu di antaranya. Yang keempat, ini mungkin lain daripada yang lain, iaitu qillatul ahadith manal anam, kurang kita bergaul dengan orang ramai kerana kita lebih suka beriktikaf, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, duduk bersendirian dengan Tuhan. Sebab tu kita dalam 10 malam yang terakhir disyariatkan kita untuk beriktikaf. Apa yang penting di sini adalah puasa kita bukan sekadar menahan lapar semata-mata, bahkan perlu juga menahan lidah kita daripada berbicara yang tak baik. Itu di antaranya. Yang keduanya, kita kurangkan tidur dengan kita banyak melakukan, bukan bermaksud kita kurang tidur tu kita berjaga malam. Kita berjaga malam buat benda lain, tak. Kita berjaga malam dengan melakukan amal ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah dan kita boleh nampaklah hari ni kan. Kalau tuan-tuan perempuan boleh datang ke Masjid UiTM malam-malam, seingat saya lebih kurang penuh masjid ni dengan pelajar-pelajar UiTM. Bolehlah dengan kita sediakan moray dan sebagainya, dan kita boleh nampaklah anak-anak kita atau pelajar-pelajar kita hadir untuk memenuhi ruang masjid ni. Walaupun bulan lain tak pernah nampak langsung. Yalah, mungkin sebab PKP, tapi mungkin kerana kita dah habis tempoh PKP tu, kemudian keterujaan dia orang untuk hadir ke masjid tu, kita tengok setiap malam penuh masjid. Dan masjid juga bukan sekadar kita aktif dengan sembahyang tarawih dan sebagainya, bahkan kita juga menyediakan juadah berpuasa. Jadi juadah berbuka. Jadi kepada tuan-tuan perempuan yang mempunyai kelapangan dan pelajar-pelajar yang ada kelapangan, ajak kawan-kawan boleh datang berbuka puasa di masjid. Kita sediakan makanan. Dan kita nak maklumkan bahawa apa yang kita buat adalah hasil daripada sumbangan tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jadi sama-sama kita menginfak dan juga kita sama-sama boleh dapat juadah berbuka bersama-sama, insya-Allah. Dan yang seterusnya adalah masjid juga akan menyediakan beberapa aktiviti, antaranya seperti tazkirah zuhur. Kita juga ada aktiviti khatam Al-Quran, tadarus Al-Quran yang saya difahamkan telah berjalan bermula pada hari ini, dan boleh sama-sama kita melibatkan dirilah. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semua. Sekadar itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una
Ya Allah Tuhan kami, ajarilah kepada kami segala yang bermanfaat bagi kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan manfaatkanlah kepada kami segala ilmu yang kami pelajari. Wazidna ilma, dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Warzuqna fahma, dan rezekikan kepada kami kefahaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan lemah itu atas kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bersurat, mungkin kita boleh scan dululah. Ada katanya disediakan jam latihan juga. Jadi untuk hadis sembahyang pun dengan tazkirah kita sediakan jam latihan juga. Jadi bolehlah scan di ruang-ruang TV yang ada ni. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.